Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita buka majlis kita dengan baca kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita ke hadirat ilahi. Marilah kita bersama-sama panjatkan kesyukuran kita ke hadirat ilahi, kerana dengan limpah dan kurnia serta nikmatnya maka kita dapat bersama-sama di dalam kelas bersiri atau dalam bahasa Inggerisnya Monday Night Lecture Series. Maka tajuk yang akan dibawa oleh Abang Anwar pada malam ini adalah The Nature and Purpose of Knowledge. Apakah karakteristik, apakah tujuan sesuatu ilmu itu. Maka tanpa buang masa, saya mempersilakan Abang Anwar untuk teruskan. Tafadhal. Ada kejap. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kita bertemu juga untuk kali untuk siri ketiga untuknya lecture bersiri ini. Di malam ini kita akan bincangkan tentang hakikat ilmu dan juga tujuan pendidikan di dalam Islam. Walaupun tajuk dia the nature and the purpose of knowledge, tapi saya lebih gemar mengatakan bahawa the nature of knowledge and the purpose of education. Dan dia amat berkaitan lah dengan yang sebelum kita dah bincangkan tentang the nature of man, tentang hakikat manusia, sebab dia ada berkaitan. Sebab dia bincangkan tentang hakikat ilmu pun dia ada kaitan dengan hakikat manusia lah. Dia tentang the world view, tentang sejarah Islam dan sejarah Barat, tentang hakikat din dan sebagainya. Dan seterusnya ialah tentang hakikat ilmu. Dan kita pun tahu bahawa yang membezakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain ialah ilmu. Di mana yang kita dapat gambaran daripada ayat dari surah Al-Baqarah, itu wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Di mana kita dapat gambaran bahawa lebihnya Nabi Adam ini bila dikurniakan, bila Allah mengajarkan ilmu-ilmu kepadanya, ada pula. Okey, ada. Kena ada mic ni, saya nak sikit-sikit tengah. Tak ada
mic boleh juga sebenarnya. Tidak ada. Tidak ada dekat tadi. Tidak ada. Foto bateri. Bateri ke? Sebab bateri. Lebih. Lebih. Memang tidak. Okey, seperti mana yang kita dapat gambaran daripada surah Al-Baqarah tadi yang mana kelebihan Nabi Adam ialah Allah mengajarkannya ilmu-ilmu wa'allama Adam al-asma'a kullaha kan. Wa'allama Adam al-asma' ini maksudnya siapa yang mengajar? Allah yang mengajar Dan ini yang membezakan status Nabi Adam dan para malaikat yang mana Nabi Adam dia ada kelebihan dia to recognize things. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma radahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dalam masa yang sama juga Allah membentangkan perkara-perkara tersebut juga di hadapan para malaikat. Tetapi para malaikat dengan jujur mengatakan bahawa dia tidak dapat recognize benda-benda itu kerana Allah telah memberikan kelebihan kepada Nabi Adam dengan mengajarkan Nabi Adam dan Nabi Adam dapat recognize things tersebut, perkara-perkara tersebut. Yang ini kita namakan sebagai ilmu, kelebihan-kelebihan yang mana yang membezakan di antara Nabi Adam dan juga para malaikat. Dan ini juga yang membezakan kedua-duanya sehingga kan yang sebelum itu kita tahu bahawa para malaikat, iblis merupakan di antara makhluk yang termulia selain manusia. Selain sebelum manusia diciptakan, selepas manusia diciptakan itu akhirnya itulah yang membezakan, yang menjadikan manusia mulia. Sebab itulah iblis dengan bongkaknya tidak mahu sujud pada Adam katakan bahawa khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Maksudnya dari segi penciptaan itu seolah-olah penciptaan malaikat iblis itu lebih mulia daripada cahaya, daripada api berbanding penciptaan tanah yang mana kita dapat gambaran tanah ini macam hinalah apa dan sebagainya tapi bukanlah kerana kemuliaannya itu, tapi kemuliaan pada esensinya dalamannya itu iaitu kita dikurniakan dengan fakulti yang mana fakulti yang terhebat yang dikurniakan kepada keseluruhan makhluk berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain berbanding dengan tumbuh-tumbuhan berbanding dengan binatang dan sebagainya Itulah yang membezakan selain daripada kita juga telah melihat kepada beberapa ayat-ayat yang lain yang mana yang telah menyebabkan umat Islam ini berubah transform selepas kedatangan Rasulullah SAW ialah dengan ilmu kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan inilah punca bagaimana para sahabat dan juga kaum musyrik kaum muslimin pada zaman Rasulullah itu dia berubah kerana kita panggil dia sebagai revolusi ilmu itu itu yang saya panggil tadi revolusi ilmu tadi iaitu bermulanya Iqra itu dan itulah yang telah mengubah keseluruhan para sahabat yang telah mengubah para sahabat dengan ilmu dan sehinggalah selepas zaman Rasulullah zaman khilafah dan sebagainya sehinggalah pada waktu itu kita panggil dia sebagai generasi emas dalam sejarah umat Islam daripada zaman Rasulullah, zaman khilafah dan sehinggalah kita mempelopori bidang-bidang ilmu pelbagai bidang-bidang ilmu sehinggalah pada waktu itu juga yang saya cerita bagaimana orang-orang barat berada di dalam zaman kegelapan iaitu pada tahun 500 hingga tahun 1500 kalau masih ingat tempoh the middle ages itu zaman pertengahan ataupun di dalam bahasa yang lain ialah the dark ages the dark ages zaman gelap
Islam pada waktu itu juga berada zaman gelap, dalam Arab jahiliah itu, jahil. Sebab jahil lawannya ialah berilmu kan, berilmu lawannya jahil kan. So pada waktu itu nak menceritakan, nak menggambarkan bahawa orang-orang Arab jahiliah berada dalam kegelapan itu ialah pada zaman jahiliahnya. Bagaimana keadaannya, perangainya, amalannya, tingkah lakunya dan sebagainya, pemikirannya, itu menggambarkan jahiliahnya. Dan Islam telah transform sehinggalah Islam itu membawa perubahan, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur kan, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, membawa umat daripada kegelapan kepada cahaya dan sebagainya. Dan sebab itulah nur, ilmu itu juga dianggap sebagai nur, cahaya kan. Selain daripada cahaya Islam itu kan, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Nur itu sebab itu ilmu itu dianggap sebagai cahaya. Sebab itu kalau kita ingat bagaimana nasihat guru kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala kan, bila Imam Syafi'i itu lupa satu benda. Imam Syafi'i ini digambarkan sebagai seorang yang memang tak lupalah, memang kuat ingatannya. Kalau sekali dia dengar syarah, dia boleh balik, dia boleh ingat, dia boleh syarahkan semula. Sekali dia dengar hadis, dia hafal hadis. Bagaimana kuatnya, digambarkan kuatnya ingatan Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i sebelum dia jumpa Imam Malik, dia boleh hafal kitab Al-Muwatta kan. Ini bagaimana sifat Imam Asy-Syafi'i ini, kuatnya ingatannya. Tapi ada satu hari itu bagaimana dia boleh terlupa. Satu, kalau kita terlupa, bagi kita itu perkara yang biasa, manusia ini sebagai amnesian. Tapi pelik, Imam Asy-Syafi'i boleh lupa sikit pun dia dah menjadi kepelikan bagi dia. Sedangkan bagi kita tak pelik bagi kita, tapi pelik bagi Imam Asy-Syafi'i. So ini kita boleh gambarkan bagaimana kuatnya ingatan Imam Asy-Syafi'i sehingga kalau terlupa sikit pun dia pergi mengadu. Syakautu ila waqi' an su'a hifzi kan, aku mengadu pada waqi'. Nanti kalau pergi Mesir nanti ziarahlah makam Imam Syafi'i dengan Imam Waqi' dekat-dekat dia. Berapa ratus meter je, 100 meter dengan 200 meter lebih kurang je. Tapi cuma malangnya makam Imam Waqi' ni tidak dijaga dengan rapi. Kan, sedih. Makam pak kita, tok nenek kita lebih cantik daripada makam Imam Waqi' ni. Kan bagaimana orang-orang Mesir ini, pemerintah Mesir ini, dia tidak hormati, dia tidak appreciate seorang tokoh, seorang ulama yang kita angkat, yang dihormati, yang dimuliakan oleh orang yang mulia juga, iaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini nak menggambarkan bahawa taraf ilmu itu, dia mulianya, dia mengubah manusia. Kerana apa? Kerana dia ada elemen-elemen kekuatan-kekuatan yang tersendiri, mengubah umat, dan juga dia memberikan cahaya kepada umat ini kan, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Sedangkan pada zaman Eropah pada waktu itu berada di dalam kegelapan. Dan semua orang akui bahawa Islamlah satu-satunya agama yang betul-betul menghargai ilmu. Even orang-orang barat juga, mereka terpaksa mengakui bahawa Islamlah agama yang mengakui nilai ilmu pengetahuan, yang mana ilmu inilah yang telah mengubah, bukan setakat mengubah orang-orang Islam, tetapi dia telah mengubah orang-orang barat pada waktu itu. Kan, orang-orang barat bila Islam berkembang daripada tanah Arab, keluar pada tanah Arab, berkembang kepada masuk pada Konstantinopel, kemudian masuk kepada pergi sampai kepada Andalus, ke Spanyol, Cordoba itu. Bagaimana orang-orang barat dia datang ke negeri-negeri umat Islam. Orang barat datang ke negeri umat Islam kan, belajar ilmu. Kan sekarang kita pergi negeri orang-orang bukan Islam, belajar ilmu-ilmu orang-orang bukan Islam di universiti-universiti di negeri orang bukan Islam. Tapi pada waktu itu orang-orang bukan Islam datang ke negeri-negeri orang Islam, datang ke universiti-universiti orang Islam di negeri orang-orang Islam untuk mempelajari ilmu-ilmu. Pada waktu itu kita ilmu itu bersifat universal, Islam yang teroka kan, bukan setakat waktu itu dah berkembang, bukan setakat lagi ilmu Al-Quran, bukan setakat lagi ilmu hadis, bukan setakat lagi ilmu syariah kan, bukan setakat lagi ilmu-ilmu yang lebih berkembang. Pada waktu itu ada ilmu-ilmu astronomi, ilmu-ilmu geologi, ilmu-ilmu perubatan kan, Islam yang pelopor perubatan dan sebagainya kan. Itu bagaimana Islam mempelopori, berkembang bidang-bidang dan juga cabang-cabang ilmu pengetahuan ini. Sedangkan bukan setakat itu bukan setakat di-appreciate ataupun diakui oleh orang Islam, tapi telah diakui juga oleh orang bukan Islam. Ini di antaranya buku yang mesti dibaca juga oleh Frank Rosenthal. Tapi edisi ini dah tak keluar lah. Sayang bahasa Melayu punya dah tak keluar, dah tak terbit dah pun. Saya ingat beberapa kali je terbit. Kenapa tak terbit lagi? Kerana inilah sikap orang-orang kita yang tak nak membaca. Cuma kalau orang kita ni suka membaca, tentunya buku ini akan dicetak sekali lagi.
Ini buku di dalam bahasa Inggerisnya The Triumphs of Knowledge. Kan? The Triumphs, saya ada dua edisi. Bahasa Inggeris saya ada, bahasa Melayu ada. Dia belajar dikasih bahasa Inggeris. Tapi buku ni saya beli waktu zaman universiti lagi. Zaman kita dulu waktu muda-muda tengah budaya ilmu kita kan. Adik-adik ni pun masih lagi budaya ilmu tu masih ada. Kan? Dengan pembudayaan ilmu ini kita mencari sumber-sumber ilmu, kita mengkaji tokoh-tokoh. Tak kira tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Barat. Ini di antara pembudayaan kita. Kan kita mengkaji gagasan-gagasan. Kan bukannya main celok-celok je. Itu bukan budaya ilmu yang sebenar. Kan ambil celup sini sikit tak. Kita budaya ilmu kita mengkaji gagasan-gagasan ilmu. Kita mengkaji tokoh-tokoh. Dan ini di antara tokoh-tokoh yang kita mengkaji. Bagaimana dia mengkaji tentang keilmuan. Akhirnya buku ini agak neutral dia berlaku jujur. Sebab itu orang-orang, walaupun orang-orang yang bukan Islam kalau dia jujur terhadap ilmu, kalau dia jujur terhadap sejarah, dia akan akui bahawa umat Islam lah di antara pelopor di dalam bidang keilmuan. Dan bagaimana diceritakan di dalam ini, yang pertamanya ialah of course yang tak ada khilaf ni ialah tentang wahyu pertama tu, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tak ada khilaf. Semua nak akui bahawa itulah wahyu yang pertama. Kemudian wahyu kedua, ketiga itu pun ada khilaf. Ada yang kata surah Al-Muzammil, ada yang kata surah Al-Mudaththir kan. Tapi yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itulah yang paling tidak ada khilaf, mengatakan bahawa itulah yang pertama sekali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kalau betul pada waktu itu, kalau untuk transform, kan waktu itu masih lagi kaum musyrikin Mekah. Kan, kalaulah iman itu lebih penting, tentunya ayat yang pertama sekali tentang iman. Kan? Ajaklah kaum musyrikin ini kepada Allah, keesaan Allah, tauhid pada Allah. Tapi untuk menyeru kepada ketauhidan, menyeru pada keimanan juga memerlukan ilmu. Sebab itulah di antara hikmah kenapa ayat ilmu ini diturunkan terlebih dahulu, kerana untuk mentauhidkan Allah juga memerlukan ilmu. Bagaimana kita nak menyeru pada tauhid kalau kita tidak ada ilmu? Bagaimana kita nak menyeru kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada ilmu? Bagaimana kita nak berdakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah kalau tidak ada ilmu? Dan ini ayat yang amat cantik. Dalam hikmahnya sangat cantik, bagaimana Allah itu yang lebih mengetahui. Dan kerana dan yang menariknya, salah satu nama Allah juga merujuk pada ilmu, Al-Alimul Khabir. Kan? Kerana Allah, sifat Allah itulah sebagai Al-Alim, maka Allah lebih mengetahui apa yang paling dikehendaki oleh umat manusia ini. Kerana Allah itu juga yang bersifat Al-Alimul Khabir. Dan atas sifat Allah Al-Alim Al-Khabir, maka ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini diturunkan lebih dahulu, menunjukkan bahawa pentingnya ilmu ini. Dia sebagai satu booster, satu perangsang yang hebat kepada umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan Frank Rosenthal juga dia mengkaji juga. Dia kata bahawa selain daripada Al-Quran dimulai dengan ilmu, dia kata. Dan ulama-ulama juga, di dalam semua kebanyakan kitab-kitab para ulama dimulakan dengan ilmu juga. Contohnya di antaranya ialah kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah taala Ihya Ulumuddin. Kan, bagaimana bab awalnya kan dimulai dengan ilmu. Kan, banyak aspek-aspek yang lain menunjukkan bahawa ilmu ini ialah keutamaan di dalam sejarah tradisi Islam, sejarah peradaban Islam, even di kalangan tokoh-tokoh Islam itu sendiri. Ini yang menggambarkan bahawa ilmu kan. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kan, bagaimana Allah mengangkat orang-orang yang berilmu di kalangan kamu kan dengan beberapa darajat. Dan yang lain banyak lagi lah. Antara ini ialah tentang bagaimana kita faham ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama kan. Sesungguhnya orang yang takut pada Allah ialah ulama. Tapi banyak ulama-ulama sini tidak ada juga sebagai ulama-ulama membuat maksiat, tidak takut kepada Allah. So bagaimanakah kita nak interpret ulama ini, ahli-ahli ilmu ini? Nanti kita akan tengok bagaimanakah ciri-ciri ilmu yang sebenarnya. Kalau kita berjaya mencapai makam kita berjaya mengenal ilmu yang sebenar-benarnya, dia yang dimaksudkan oleh ayat Al-Quran ini, al-ulama kan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kerana banyak ilmu ini, ilmu banyak kan. Ilmu ini kita boleh dapat kat mana-mana pun kan. Tak payah mengaji, tak payah bertalaki pun boleh dapat ilmu. Setiap hari dengan YouTube kan.
Kalau bayangkan kalau 24 jam sehari dengan YouTube, kan, setahun 365 hari, 24 jam sehari, tak alim ke? Boleh tidak alim, kan? Tapi alim ini tidak semua yang alim ini yang dikatakan di ayat ini, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kan ada orang alim. Bayangkan kalau tengok setiap hari, memang kita akan absorb ilmu itu. Tapi ada unsur-unsurnya, ada yang ilmu yang kita kata ilmu hakikat, ilmu yang yang tidak hakikat itu yang membezakan kita punya pengalaman, perasaan, penerimaan itu yang membezakan kita. Bagaimana kita menerima ilmu yang dikatakan yang boleh menyebabkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dan banyak lagi dan selain daripada surah Iqra kan, Frank Rosenthal dia siap mengkaji lagi. Dia katakan bahawa di dalam Al-Quran juga kata, ayat perkataan yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran ialah ilmu, kan? Disebutkan berapa ratus ayat dalam ni. Yang akhirnya dia mengatakan bahawa 1% daripada Al-Quran tu ayat tu ialah ayat al-ilmu, ain lam mim. Ilmu yang tidak termasuk alam. Kan? Alam ain lam mim juga alam. Kan? Tapi ilmu. Tapi alam itu pun daripada ilmu juga. Kan? Dikatakan sini yang 1% ini perkataan yang terbanyak sekali ialah perkataan yang merujuk pada ilmu. Itu. Tapi alam pun ilmu juga daripada alam itu kan. Alam yang terbentang ini kan. Itu daripada ilmu. Maksudnya kita kan Allah merujuk pada alam untuk kita berfikir dan sebagainya kan. Ini pun sebahagian daripada ilmu juga. Dan ini di antara merupakan keutamaan yang mana kenapa keutamaan ini? Kerana apa? Kerana inilah yang disebutkan, inilah yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Dan ilmu ini disyarahkan oleh banyak para ulama tentang mana-mana ilmu. Ada yang kata ilmu itu syahaya dan sebagainya. Tapi di antara yang menariknya ialah bagaimana Prof. Nakib Al-Attas di antara orang yang dekat dengan kita ini yang mendefinisikan ilmu ini. Dan banyak kita boleh tengok di dalam beberapa kitab beliau. Di antara yang pertama sekali ialah bagaimana Prof membentangkan tentang makna education itu pada seminarnya yang pertama di Jeddah pada tahun 1977. Kertas kerja tersebut boleh didapatkan. Dia dah jadi buku, The Concept of Education in Islam. Itu ada di situ. Bagaimana Prof mendefinisikan ilmu, bagaimana Prof mendefinisikan education, kan, dan sebagainya. Dan yang kita tahu bahawa ilmu ini, apakah yang dikatakan ilmu? Of course, benda yang kita kata ilmu yang kita dapat, kita absorb. Memang kita absorb ilmu. Kita membaca. Sebab apa kita membaca, kita absorb maknanya, kita absorb apa ni maksudnya. Sebab itu kemudian menjadi ilmu. Kemudian kita boleh transfer balik, kan? Kita membaca, kita transfer semula, itu yang dikatakan ilmu misalnya, kan? Banyak ulama dan di dalam buku Frank Rosenthal ini, masya-Allah, dia huraikan tentang ilmu ini, tentang makna-makna ilmu ini. Tapi saya lah definisi ilmu Prof. Nakib Al-Attas ada dalam ni. Sebab mungkin waktu ni dibuat pada tahun 19 awal lagi 1970 edisi yang pertama. Lecture Prof. Nakib Al-Attas yang pertama 1977. Tapi ada dia ambil ilmu daripada pandangan Imam Fakhrul Razi misalnya, pada pandangan Imam Al-Ghazali, pada pandangan Imam Al-Amidi, bukan Cikgu Amidi Al-Amidi ni ulama besar. Dan Prof. Nakib Al-Attas yang makna ilmu daripada ketibaan makna itu kan, mengenai sesuatu ke dalam diri itu pun di antaranya ialah dengan mengambil beberapa pengaruh daripada Al-Amidi dan juga Imam Fakhrul Razi misalnya. Tetapi dia olah di dalam konteks yang kita boleh baca sekarang ini. Bukan sekadar dia olah dari segi definisi itu, tetapi disyarahkan setiap definisi itu yang sungguh cantik sekali. Dan ini di antaranya. Dan Prof amat details di dalam mensyarahkan tentang maksud ilmu, iaitu ketibaan makna, kan, mengenai sesuatu ke dalam diri. Dan Prof syarahkan setiap satu itu. Apakah makna? What is the meaning of meaning? Kan? Adalah meaning. Apa maksud meaning? Kan? Dia syarahkan juga apa maksud makna itu. Sesuatu, something. What is something? Kan? Ke dalam diri. Apakah diri? So, untuk mensyarahkan tentang makna, tentang something dan juga tentang diri, kan, akhirnya kita kena kenal diri dulu. Sebab itu kita punya siri lecture ni cantik lah. Kita punya siri yang kedua tu kita mengenal diri, kan. Saya dah explain, kalau masih ingat lagi beberapa graf itu kan.
Yang kita ada apa, dwi nature tu kan, kalau masih ingat. Dwi nature of apa ni, soul itu, tentang diri, an-nafs itu. Kan? Dan diri ini disyarahkan lebih dahulu. Apakah yang dikatakan diri ini ya? Kan, ketibaan makna mengenai sesuatu ke dalam diri. Kan, bagaimanakah untuk mengenali, untuk mengetahui ilmu ni kena kenal diri dulu. Yang mana diri ini seperti mana yang kita telah syarahkan bulan lepas, iaitu terbagi pada dua nature. Iaitu satu ialah apa ni, kan, yang mana manusia ni kita dianggap sebagai the rational man, kan. Apakah yang dinamakan sebagai rational man? Kan, maksudnya kita ada dua tadi, apa ni, kita syarahkan pada kita ada dua aspek dalaman dan aspek luaran. Yang mana itu aspek an-nafs, kan, diri, kan. An-nafs bagi kita merujuk pada spiritual dalam. Sedangkan an-nafs itu pada pandangan orang-orang barat itu merujuk pada jasmani, diri jasmani, kan. Sedangkan kita kalau sebut an-nafs itu bukan setakat diri jasmani. Maksudnya an-nafs itu diri apa ni, diri dalaman dan juga luaran, kan. Spiritual dan juga badan, kan, badani and apa ni kita sebut apa, jiwa dan raga, kan. Kalau bahasa Melayunya, dan ini kita kalau an-nafs itu kita panggilkan dia sebagai dan manusia selain daripada rational man, kita panggil dia sebagai juga apa ni, diri itu an-nafsun natiqah. Kenapa sebagai nafsun natiqah? Kerana an-nutuq itu kan. An-nutuq itu daripada perkataan, daripada berkata-kata. Dan ini dia ada kaitan dengan 4 elemen nafs yang kita sebut bulan lepas. Kan? Aspek dalaman itu ada 4 elemen. Yang mana benda ini juga disyarahkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kan? Dan Prof mungkin diuraikan berdasarkan apa ni, kitab Ihya. Ada Prof ada uraikan di dalam buku Prof lagi benar. Kan? Untuk jelas dalam buku Prof lagi benar, tapi Imam Al-Ghazali juga ada uraikan tentang apa ni, konsep al-qalbu, tentang konsep an-nafs tadi, an-nafs, tentang konsep al-qalbu, tentang konsep apa ni, al-aql, tentang konsep ar-ruh itu. Kan? Dia ada berkaitan. An-nafsun natiqah itu yang berkata-kata. Bagaimana kita nak berkata-kata? Maksudnya kalau kita berkata-kata ini, maksudnya kita boleh berkata-kata kerana apa? Kerana itu hasil daripada benda yang ditransfer daripada akal. Kan? Akal ialah satu fakulti yang apa ni, intelek, yang apa ni, mentafsir, kan, yang mentafsir, yang menghakimi dan sebagainya, yang memutuskan dan sebagainya. Ini fakulti akal. Kemudian itu yang dikatakan sebagai an-nafsun natiqah itu. Maksudnya apa ni, daripada kataan nutuk itu. Dan ini yang melibatkan banyak aspek-aspek yang lain. Dan ini yang akhirnya kita bincangkan bulan lepas, maknanya dia boleh menyebabkan kesan kepada luaran. Kan? Maksudnya kesan dalaman ini. Maksudnya selain daripada apa yang kita absorb, kita dapat ilmu itu. Kan? Kalau ilmu itu baik, kita akan zahirkan dengan pelakon yang baik. Dan ini yang kita sebutkan dengan apa ni bulan lepas tentang apa ni, tentang sikap-sikap itu. Kan, tentang amalan-amalan, sebab perbuatan, pemikiran akan dizahirkan dengan amalan-amalan. Okay. Dan amalan-amalan ini kita ada bincangkan tentang amalan-amalan apa ni, mahmudah dengan mazmumah ini. Ini yang dikatakan tentang man, tentang an-nafs. Kemudian tentang ketibaan makna, what is makna? Ini Prof syarahkan tentang makna, tentang makna. Makna ni ialah apa ni, the recognition of the place of anything in the system. Maksudnya kita recognize something. Maksudnya untuk kita dapat makna ni, kita recognize. Maksudnya daripada perkataan cognizance. Sebab itu kita kata recognize. Maksudnya kita maksudnya apa? Kita apa ni, proses discovery. Maksudnya recognizance ini ialah satu proses recovery. Maksudnya benda itu mungkin kita dah tahu. Contohnya wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kan? Allah telah ajarkan Nabi Adam tentang nama-nama. Thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin itu. Bagaimana Nabi Adam dia recognize
benda-benda itu, nama-nama tersebut. Itu maksudnya makna, maksudnya ketibaan makna. Kan? Sebab tu bila di dalam aspek misalnya kita mengenali seseorang, kan, kita kenal orang, tapi kalau kita jumpa kita tak ingat, maksudnya kita tak recognize, betul? Mungkin kita tahu, kan, kita jumpa Syafiq misalnya, Arif misalnya, jumpa kita tak dapat nak recall. Maksudnya kita tak recognize, maksudnya tak sampai makna tu. Kita tak boleh nak keluarkan balik. Itu yang kita wallama adama asma' tu. Itu maksudnya recognize, the process of recognition, kan? Dan proses recognition itu mesti, and then dia akan clarify and understand. Maksudnya kita faham, kita tahu, kita boleh describe dia. Ini makna, the proses makna ini, kan? Kemudian apa ni, to recognize thing itu maksudnya nak recognize apa? Ini makna yang dikatakan apa ni, yang membentuk ilmu ini, iaitu mestilah the right meaning, the right apa ni, something the right meaning. Maksudnya meaning apa? What is the meaning of meaning? Maksudnya kita recognize the right meaning. Itu yang dikatakan hakun. Maksudnya kita recognize sesuatu yang hak. Kita boleh, maksudnya kita boleh membezakan di antara yang hak dan yang batil. Kan? Kalau orang tanya what is the meaning of meaning, itu to recognize the right meaning. Kan? And of course the right meaning ini berdasarkan the Islamic vision of reality and truth. So how to recognize the right meaning ini? Of course daripada apa ni, Al-Quran, kan? Al-Quran di dalam Islam ini, the right meaning ini boleh kita recognize berdasarkan panduan-panduan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana Al-Quran dan As-Sunnah itulah sebenarnya yang memberitahu kita, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kan, kita dah sebut beberapa kali, ya, di dalam beberapa pertemuan. Dan ini yang membezakan apa ni, di antara ilmu yang difahami, the knowledge yang difahami di dalam apa ni, Islam dan juga orang-orang yang bukan Islam. Lepas tu setiap orang dia ada kesan dia, walaupun perkara yang sama kita belajar, tapi mungkin memberikan kesan-kesan yang berbeza-beza. Kenapa? Kerana sistem penerimaan makna, sistem pemprosesan makna itu yang berbeza-beza. Kan? Sesuatu aspek, itu aspek. Sebab itu di dalam Islam, sebab itu walaupun kita sebut tentang dui nature, kan, dui nature of something itu, kan, daripada dui nature of man dan sebagainya. Dan kita tidak pisah-pisahkan nature itu, dui nature itu. Sedangkan orang-orang barat dipisah-pisahkan dui nature, kan? Macam the right apa ni yang kita telah sebut beberapa kali, yang baik dan buruk itu dipisah-pisahkan. Kita melihat pada sesuatu spiritual and physical, kita tak pisah-pisahkan. Dan spiritual and physical kita baca sekali misalnya, tapi orang-orang barat di dalam aspek ini dipisah-pisahkan. Sebab itu kadang-kadang ketibaan makna itu berbeza-beza dengan apa yang kita faham, apa yang kita absorb, apa yang kita recognize itu, kan? Dan akhirnya the recognition of the proper place of things in the order of creation, such that is lead to the recognition of the proper place of God in the order of being and existence. Maksudnya akhirnya kita recognize something itu berdasarkan the order of God misalnya. Akhirnya sebab itu kita kata the elemen-elemen tadi yang dalaman itu, dia melibatkan beberapa aspek, kan? Aspek apa ni, ruh, aspek qalbu, kan? Aspek apa ni, an-nafs, dan aspek al-aql. Dan akhirnya apabila contohnya di dalam aspek al-qalbu, roh itu, dan ilmu apabila melibatkan aspek roh, kan, saya beritahu bulan lepas bahawa ianya berkaitan dengan apa ni, sesuatu yang akhirnya kembali kepada fitrah. Sebab apa? Kita recognize pencipta kita misalnya. Itu yang berbeza, kan? Ada kata bagaimana kita nak mengenali Tuhan, kan? Qalu bala syahidna itu satu benda yang mustahil. Kan, saya dah sebut bagaimana orang mengatakan bahawa mustahil untuk kita ingat tentang qalu bala syahidna. Sedangkan itulah fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, itulah proses recognition. Kita recognize Tuhan kita, kan? Ini maksudnya ketibaan makna itu berbeza dengan orang-orang yang memisah-misahkan ilmu ini misalnya. Dan akhirnya dia tidak kenal Tuhan, dan akhirnya kita tidak kenal diri kita. Dan akhirnya ilmu-ilmu ini akhirnya menjurus kepada mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu misalnya. Dan ini di antara perkara-perkara yang apa ni, akhirnya dipisah-pisahkan. Dan sebab itu dan recognition itu mesti dibaca, dan recognition itu mesti disertakan sekali dengan acknowledgement misalnya. Recognize saja tak acknowledge, maka itu bukan dianggap sebagai ilmu yang benar, kan? The right meaning itu maksudnya tidak sampai,
Maksudnya ilmu yang benar, maksudnya makna itu. Apa yang kita define makna tadi, makna ini mesti kita recognize and kita acknowledge. Kan? Maksudnya recognize and acknowledge. Ni banyaklah kalau nak buat, nak prepare, tak sempat nak buat map kan. Bangun nanti lambat pula. Baru wise ingat kawan tadi, Allah tak sempat nak buat kan. Lupa pula ingat nak buat map. Okey, tadi maksudnya daripada makna tadi, recognition tadi kan, apa semua tu kan. Kemudian recognition mestilah disertai dengan acknowledgement. Kan, kalau recognize tanpa ada acknowledgement, itu dianggap sebagai tidak sempurna. Kan? Contohnya kita recognize Tuhan kita, tapi kita tak acknowledge dalam aspek ini, maka tidak sempurna. Sebab acknowledgement ini dia akhirnya menjurus pada amalan. Kan? Kita recognize, kita tahu, tapi kita tak acknowledge, akhirnya kita tidak menzahirkan recognition itu. Kan? Acknowledgement ni untuk kita menzahirkan. Nanti akhirnya jadilah kita seperti mana iblis. Kan? Bagaimana dia mengetahui Tuhan? Kan? Itu yang dikatakan the right, ketibaan makna ini. Kan? Ketibaan makna ini maksudnya dalam lebih istilah yang lebih khusus, the right meaning ini. Akhirnya recognition plus acknowledgement. Kalau tidak, kita sama seperti iblis, dia recognize God. Dia tahu Tuhan dia, tapi dia tidak acknowledge dalam beberapa aspek tertentu. Akhirnya dia tidak beramal. Akhirnya dia kufur. Akhirnya kita bagi sebagai, kalau Prof nanti Al-Atas dia bagi dalam bukunya, kalau recognition tidak disertai dengan acknowledgement, dianggap sebagai a mere arrogance. Maksudnya bongkak, sombong dan takabur misalnya. Dan ini di antara kesan yang mana ilmu yang kita katakan ilmu itu. Apa maksud ilmu itu? Maksudnya ketibaan makna yang hak, the right meaning itu. Maksudnya the right meaning yang mana kita recognize and then kita acknowledge. Kan? Kalau tidak, kita seperti mana kita yang dikatakan oleh Prof sebagai mere arrogance, orang yang bongkak, sombong dan takabur itu. Maksudnya recognition ini the process of discovery, dan acknowledgement ini ialah proses discovery. Selepas kita discover, dan acknowledgement ini ialah the process of transfer. Maksudnya kita dalam transfer dalam konteks amal. Betul, ilmu yang baik, kita mendapat ilmu yang baik, akhirnya kita akan beramal dengan amalan-amalan yang baik. Kan? Sebab itu dalam proses ilmu, sebab itu ulama-ulama dia disebutkan tentang al-ilmu qabla al-amal misalnya, kan. Maksudnya al-ilmu qabla al-amal itu maksudnya kita dapatkan ilmu sebelum kita beramal. Macam misalnya Imam Al-Bukhari misalnya di dalam hadisnya, susunan hadisnya kan. Imam Al-Bukhari juga kitab yang pertama kita ada ilmu betul. Tadi kita sebut Imam Al-Ghazali, Imam Al-Bukhari. Bagaimana Imam Al-Bukhari menyusun hadis? Kan, Imam Al-Bukhari ini yang selepas yang kemudian selepas imam-imam yang empat kan. Maksudnya selepas Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali kan. Maksudnya imam baru ada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga yang lain-lain pengumpul hadis. Dan Imam Bukhari juga mengumpulkan, meletakkan ilmu ni sebagai bab yang pertama, babul ilmi kan. Dan di antara bab-bab ilmu tu bagaimana menceritakan bahawa tentang ada ilmu, tentang keutamaan ilmu. Dan ada satu bab di dalam kitab ilmu ini, iaitu bab al-ilmu qabla al-amal. Kan? Satu sebenarnya dinamakan sebagai kitab ilmu, bahawa kitab ilmu tu ada bab al-ilmu qabla al-amal. Maksudnya ini pentingnya ilmu. Kan? Sebelum kita beramal, berbanding kita sebut tadi pentingnya ilmu sebelum kita untuk menyeru pada tauhid, untuk menyeru pada keimanan, untuk kita menyeru kepada dakwah dan sebagainya. Dan maksudnya ini maksudnya di antara kepentingan ilmu kerana proses-proses yang kita sebutkan ini. Kan? Dan ini yang berbeza sebab apa di dalam aspek pemahaman orang-orang yang tidak menilai makna yang kita definisikan di sini, the right meaning tadi, yang mana recognition and acknowledgement ini, akhirnya mereka juga boleh mencapai tahap-tahap ilmu tertentu. Kan? Of course orang-orang barat kata alah apalah orang kita ni lah apa semua, kita pun dah mencapai satu tahap ilmu. Yes, betul. Contohnya mereka ini mencapai tahap. Yes, betul. Kalau kita akui benda tu. Zaman sekarang ni mungkin zaman, yalah, kita nak kata kemunduran umat pun sedih juga.
kan? Maksudnya kita acknowledge lah kita di tengah mundur kan. Tapi nak buat macam mana? Memang ini hakikatnya. Sebab itu yang saya sebut bagaimana Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi kan, dia buat buku apa ni, Limadza khasira al-alam bi inhitatil muslimin kan, yang telah diterjemahkan apa ni, kenapa umat ini mundur kan, kerana kelemahan umat Islam itu kan. Dan kita akui benda-benda kan. Dan di antaranya ialah memang betul hakikatnya pada masa sekarang ni bangsa-bangsa lain misalnya kan, dia mencapai tahap keilmuan tertentu. Seperti mana dulu kita pernah mencapai, kita mempelopor bidang keilmuan, kita mempelopor cabang-cabang keilmuan, kita memperkenalkan tokoh-tokoh keilmuan, kita melahirkan ramai tokoh-tokoh ilmuwan dan sebagainya. Tapi sekarang memang betul dari segi barat misalnya, dengan kewujudan ilmu sains dan teknologi misalnya, dengan kewujudan banyak lagi cabang-cabang ilmu yang dipelopori oleh barat. Tapi apa yang berlaku di sini? Sebab itu contohnya mereka boleh mencapai, tapi mereka belum tentu boleh dia boleh mengenal ilmu, dia boleh mencapai ilmu, tapi dia belum tentu boleh mengenal boleh menjadikan diri mereka diri orang-orang yang baik. Mereka tidak mengenal Tuhan mereka. Ini berbeza dengan kita recognize dan kita acknowledge. Akhirnya kita transfer pada amal, dan mereka ini tidak transfer pada amal. Akhirnya bila kita, sebab itu bila kita mencapai ilmu, kita mengenal ilmu, akhirnya kita mengenal Tuhan kita. Sebab itu di antara prosesnya apabila kita sebab itu inama yashallahu min ibadihi ulama. Kenapa ulama ini kan dia takut pada Allah, kerana apabila dia mengenal ilmu kan, akhirnya dia tahu Tuhan yang menurunkan ilmu itu. Akhirnya mengenal Tuhan. Sebab itu konsepnya orang-orang yang menuntut ilmu ini, akhirnya dia akan sampai satu tahap itu dia mengenal Tuhan. Apabila dia mengenal Tuhan, itu yang akhirnya dia menjadi ta'abbud pada Tuhan. Dia mengenal hakikat penciptaan dirinya, dia mengenal hakikat ketuhanan, dia mengenal hakikat penciptaan dan sebagainya. Ini diproses. Tapi ini tidak berjaya pada pandangan setengah-setengah orang yang meminggirkan aspek-aspek ketuhanan, aspek-aspek spiritual dan sebagainya. Dan daripada sini juga daripada ketibaan makna dan sebagainya, yang kita kata kita dan ilmu ini akhirnya, dan ilmu ini juga terbagi kepada beberapa lagi. Dan ini yang kebanyakannya ulama-ulama memisahkan ilmu kepada dua, iaitu satu ilmu pengenalan dan satu lagi ialah ilmu pengetahuan. Apa beza ilmu pengenalan dan pengetahuan? Kan? Dan ini rasanya budak-budak medik semua cabang-cabang ilmu kita akan melalui dua aspek keilmuan ini, iaitu satu ilmu pengenalan. Kalau ilmu pengenalan ni kita panggil, contohnya kita panggil sebagai ilmu introduction. Kalau dalam bahasa Arab misalnya kita panggil al-madkhal. Contohnya belajar syariah kan. Dia belajar al-madkhal, contohnya al-madkhal lidirasati syariah al-islamiyah. Itu belajar syariah. Al-madkhal lidirasati syariah al-islamiyah. Contohnya ialah ilmu pengetahuan, kita panggil sebagai al-ulum asy-syariah misalnya. Kan ada dua. Maksudnya satu al-madkhal, satu lagi al-ulum. Tapi yang kita biasa dengar al-ulum ini kan. Dan al-ulum ini pun telah diterjemah dalam bahasa yang kita panggil sebagai sains. Kan? Sains dalam bahasa Melayu pun dah jadi sains, dan di dalam bahasa Inggeris pun dah dinamakan sebagai sciences itu. Tapi ini bukan sains yang kita katakan sebagai sains dan teknologi itu. Tapi ilmu al-ulum di dalam bahasa Arabnya lebih jelas, lebih tepat kita panggil sebagai al-ulum, sebagai ilmu pengetahuan. Dan satu lagi ialah sebelum mencapai ilmu pengetahuan ini, dia mestilah mencapai satu lagi ilmu yang pertama, itu iaitu ilmu pengenalan. Kita tidak akan, maksudnya dari segi prinsip dan juga dari segi disiplin, untuk kita mencapai ilmu ini kita mesti melalui kedua-duanya ini. Tapi apakah kita sekarang ini melalui kedua-duanya ni? Kita pun dah tak ada disiplin di dalam ilmu. Kadang-kadang kita terus masuk ulum, tapi kita tidak masuk pengenalan. Kan? Belajar medik, sebelum nak masuk betul-betul ilmu tentang medik itu, dia akan masuk pengenalan medik. Betul? Mana boleh orang yang tak ada asas medik terus masuk maksudnya dia akan melalui satu kekeliruan dan sebagainya. Dia kadang ada benda-benda yang dia tidak faham, dia melanggar disiplin dan sebagainya. Sama juga di dalam aspek-aspek yang lain. Nak belajar ulum syariah, dia mesti belajar al-madkhal lidirasah syariah al-islamiyah. Contohnya kalau belajar syariah, maksudnya tahun 1 dia belajar al-madkhal. Tahun 2 al-madkhal, mungkin tahun 3, 4 dia belajar al-ulum. Lepas tu ada subjek ulum syariah. Kan? Memang subjek ulum syariah, tapi awalnya dia akan belajar al-madkhal. Itu ilmu pengenalan. Dan ilmu pengenalan ini sebab kita pakai al-madkhal daripada perkataan dakhala itu kan. Al-madkhal perkataan dakhala ni nak masuk.
Kan, dakhala, masuk. Kan? Maksudnya ini pengenalan. Maksudnya kita nak masuk pintu ke dalam ilmu yang sebenar tu. Ini proses yang ini proses yang perlu dilalui sebenarnya oleh penuntut-penuntut ilmu di dalam setiap cabang ilmu. Sebab itu nak belajar filosofi dia ada. Nak belajar filosofi pun tak boleh terus belajar filosofi. Dia ada tingkatan-tingkatan dia. Sebab itu ulama-ulama dulu menulis tentang maratib al-ilmu ni. Tapi sekarang kita dah tak belajar tentang maratib al-ilmu. Sedangkan maratib al-ilmu ini perlu dipelajari oleh semua orang lapisan masyarakat. Sama ada orang-orang syariah, orang-orang medik dan sebagainya. Tapi kita dah tinggalkan maratib al-ilmu. Malah ulama-ulama menulis kitab-kitab tentang maratib al-ilmu ini. Tapi kita pun dah tak ikut. Kita dah tak ada disiplin. Kita main langgar je nak belajar ilmu ni. Lepas tu ada orang-orang yang kita tengok orang-orang muda sekarang, terutama sekarang orang muda. Semangat dah ada, tapi disiplin tak ada. Bila semangat dah ada, disiplin tak ada, akhirnya ilmu yang kita nampak itu ialah ilmu yang haru biru, yang huru-hara. Kan sebab apa huru-hara? Sebab dia main langgar, sebab dia tak ada disiplin ilmu tu. Sebab itu kita lihat para ulama bila dia nak berhujah tentang satu-satu hukum, masya-Allah. Tengok bagaimana dia nak mendapat hukum itu. Nak mendapat hukumnya mungkin dalam 2, 3, 4, 5 baris saja. Tapi nak mencapai hukum 4, 5, 6 baris itu, masya-Allah, syarahnya bermuka surat. Kita tengok di antara satu ulama yang mengikut disiplin ilmu. Di antaranya ialah kita tengok yang terbarulah Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri misalnya. Dia nak cerita tentang hukum nari saja. Tapi syarahnya masya-Allah panjang. Syarahnya sangat panjang. Tentang memberikan ulama-ulama memberikan tentang hukum tak definisi, dia bermula dengan definisi. Of course semua akan bermula dengan definisi. Kemudian dia akan bermula dengan tafsiran Quran dan Sunnah. Kemudian tafsiran para ulama. Lepas tu di antaranya ialah tentang bagaimana para ulama yang membenarkan, apa hujah-hujah ulama-ulama yang membenarkan, ulama-ulama yang mengharamkan, apa hujah-hujah yang mengharamkan. Kemudian dia ada satu lagi at-tarjih. At-tarjih ni mana yang lebih tarjih, mana yang lebih rajih. Kemudian barulah pada pendapatku. Kan? Maksudnya sebelum nak sampai pada pendapatku itu, kan? Syarah ni panjang. Maksudnya dia menghormati disiplin-disiplin itu untuk mencapai tahap-tahap itu. Kan? Banyak Dr. Zulkifli ni adalah orang yang sangat disiplin di dalam disiplin ilmu. Tengok bagaimana fatwa-fatwanya yang lain. Mufti yang paling cepat luar, yang paling detail fatwanya inilah. Yang paling rajin menulis dan sebagainya. Tengok MH sebelum ni tentang MH 370 bagaimana panjangnya syarahnya yang disiplin. Dan ini yang sebenarnya yang dikehendaki oleh penuntut ilmu. Yang saya kata tadi ada dua aspek ni, iaitu aspek yang pertama sekali al-madkhal tadi, ilmu pengenalan, dan juga ilmu pengetahuan. Walaupun sebagai al-ulum ni orang ingat al-ulum ni satu benda yang utama, tapi sebenarnya al-madkhal, ilmu pengenalan ini merupakan satu ilmu yang utama. Kan? Sebab kita ilmu pengenalan ni kata dasarnya ialah kenal, kan? Rupa dia ialah kenal. Kemudian jadi pengenalan. Maka kita mengenal ilmu. Kita mula mengenal ilmu. Kan? Ulum ini kita tahu. Kalau tafsiran mudahnya maksudnya pengenalan ni kita kenal, dan ulum ini maknanya kita tahu. Dan kenal dan tahu ini berbeza. Maknanya berbeza. Tapi macam sama. Kita kenal, kita tahu. Macam sama. Contohnya, saya kenal Arif. Kita kenal Arif. Kenal, memang kenal dia. Tapi tak tahu sangat pasal dia. Kan, kita tak tahu dia mak dia siapa nama, ayah dia belajar apa, ayah dia, mak dia bidang apa, mak dia buat apa, adik-adik dia berapa orang, adik sulung dia berapa tahun, adik sulung dia adik sulung. Adik dia abang sulung dia. Silap. Abang sulung dia berapa tahun, abang sulung dia belajar apa, tinggal kat mana, kahwin dengan siapa. Maksudnya kita tak tahu, tapi kita kenal dia. Kan? Itu beza. Itu kalau bahasa mudahnya gitu. Maksudnya al-madkhal ini kita ilmu kenal, mengenal. Kemudian al-ulum ni kita tahu. Maksudnya tahu ni lebih detail. Ini disiplin ilmu. Yang mana ulama-ulama semua melalui disiplin ini. Dan sebenarnya kita pun melalui disiplin ini juga, tapi kita punya disiplin tak berapa proper sistem kita. Lepas tu ulama-ulama nak cerita ni pun banyak yang mengatakan bahawa
kita kena perbaikilah kan. Tapi ini disiplin dia. Maksudnya ilmu kenal. Sebab itu kita nak mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu kan. Maksudnya kena kenal diri dulu. Kan? Ini ilmu kenal. Maksudnya ilmu kenal Allah, kenal diri, kenal Allah. Ini ilmu yang kenal, ilmu kenal namanya. Kan? Maksudnya al-madkhal ini ilmu pengenalan. Kan? Maksudnya kita, dan ilmu pengenalan ini untuk kita dapat ilmu yang selanjutnya, kan? Maksudnya dia kena melalui satu disiplin-disiplin yang lain. Maksudnya kita tak boleh tepuk Arif, apa khabar? Kau siapa nama? Tak. Kita kena berlembut dengan dia, berakhlak. Ini yang kita kata akhlak. Prof selalu sebut tentang adab. Maksudnya ilmu ini untuk mendapat disiplin ini, dia ada disiplin-disiplin yang lain. Di antaranya ialah disiplin, ialah adab itu. Maksudnya kita kena berakhlak dengan dia. Maksudnya lagi kita berakhlak dengan dia, lagi banyak kita boleh dapat ilmu tentang dia. Kan? Ini satu analogi bagaimana kita untuk melalui disiplin ini, dan bagaimana kita untuk mendapat lebih banyak melalui disiplin-disiplin ini, mendapat ilmu-ilmu ini. Kan? Macam Arif dekat kita belanja dia makan, kita pergi, kalau nak pergi rumah dia, kita nak kenal pergi rumah dia, kita pergi redang masuk rumah dia, dia marah. Kan? Daripada kita nak kenal dia, kita nak kenal kakak dia sebenarnya. Kan? Nak kenal kakak dia pun nak kenal adik dia kan. Kita pergi redang masuk rumah dia, tanpa salam, tanpa apa, pincah pintu apa semua, langsung dia tak kenal kan. So kita tak kenal, kita tak tahu adik dia misalnya. Kita tak kenali keluarganya misalnya. So akhirnya tak capai matlamat. So maksudnya untuk mendapat benda ni, pengenalan ini pun mesti ada disiplin-disiplin yang lain, iaitu dengan apa ni kita kata dengan berakhlak, dengan beradab misalnya. Itu juga di dalam ilmu. Kan? Kalau baca beberapa kitab-kitab apa ni ta'allum al-muta'allim tu kan. Dia ada kita kata tentang adab-adab ilmu. Macam mana kita untuk kita dekat dengan guru misalnya. Kita beradab dengan guru. Kan? Itu di antara salah satu cara untuk kita mendapat ilmu misalnya. Kan? Di antaranya ialah selain daripada beradab dengan guru, kita kena bersabar dengan guru. Kalau guru marah, jangan sakit hati. Itu kalau guru marah tu mungkin dia sayang kita. Kan? Kita selalu kata kalau marah tak sayang. Kan? Kalau marah itu tandanya sayang. Kan? Itu di antara bagaimana untuk kita akhirnya dengan disiplin-disiplin ini, akhirnya kita dapat ilmu itu. Maksudnya kita bukan setakat kita dapat, maksudnya mengenali guru itu pun sudah mengenali ilmu. Misalnya. Kan? Ini di antara disiplin-disiplin yang mana yang telah disyarahkan oleh banyak para ulama, sama ada ulama-ulama apa ni dahulu ataupun ulama-ulama pada hari ini ya. Kemudian apa ni barulah pada ilmu-ilmu yang dikatakan sebagai apa ni ilmu-ilmu yang dikatakan ilmu-ilmu pengetahuan al-ulum. Dan apa ni untuk mencapai al-ulum ini kita umpamakan apa? Kewajipan untuk mendapat ilmu pengetahuan ini ialah wajib. Maksudnya prasyarat ialah kita dapat ilmu pengenalan. Maksudnya kalau prasyarat kita tak ikut, kita dapat ilmu ini kita kata tadi yang wuhara tadi, yang tak ikut disiplin. Dan para ulama apa ni mewajibkan, dan ilmu pengenalan ini bukanlah dalam satu-satu bidang kita saja. Maksudnya kita kata medik ada pengenalan medik. Kan? Kalau syariah dia ada pengenalan al-madkhal li dirasah syariah al-islamiyah misalnya. Kalau Al-Quran dia ada ilmu pengenalan Al-Quran. Kan? Orang Al-Quran pun tak boleh belajar ni, dia ada ilmu pengenalan dia juga. Hadis. Kan? Hadis tak boleh nak belajar ni, dia ada berapa ni? Nak belajar itu, nak belajar jarh wa ta'dil misalnya. Kau nak belajar jarh wa ta'dil, tapi kau tak kenal rijal-rijal ini, tak guna juga. Sebab kita nak belajar jarh wa ta'dil ini untuk kita mengenepikan, untuk kita menerima ni, kita kena kenal orang-orang ni. Bagaimana kita nak menolak orang dan nak menerima seseorang kalau kita tidak mengenal seseorang? Maksudnya semua ilmu memerlukan pengenalan. Sebab itu kita nak apa ni? Nak cakap pasal hadis, kena jumpa orang hadis. Sebab dia kenal rijal hadis ini. Kan? Kenapa kita kata rijal? Itu tu kan? Lelaki-lelaki kan. Dan kan ada juga riwayat yang perempuan, tapi kita panggil rijal hadis juga. Kan? Rijal kan. Betul tak? Ada perawi hadis perempuan kan? Tapi kenapa kita panggil rijal? Kan? Maksudnya nak kenal, kita nak menolak dan nak menerima, kita kenal rijal hadis. Kalau kita tak kenal rijal hadis ini, macam mana kita nak menolak? Kita tidak boleh menolak orang yang kita tak kenal. Kita nak kutuk seorang yang kita tak kenal. Kita kutuk siapa? Maksudnya kita nak kutuk orang tu mesti kita kenal orang. Kan? Tak pasal-pasal kita kutuk siapa yang kita tak kenal. Itu dari segi disiplin tak betul. Kan? Okey, balik pada rijal tu. Itu yang beza rijal dengan apa ni? Kalau mengaji tentang makna Al-Quran itu zakar dan juga rijal tu beza. Kan sebut min zakarin wa unsa.
Yang saya kata tadi rijal perempuan itu maksudnya zakar buat unsa. Tapi rijal ini makam dia bukannya makam apa ni zakar ataupun unsa ni. Maksudnya kalau ya zakar memang kafir lelaki, kalau unsa kafir perempuan. Tapi az-zakar al-rijal ini makam yang paling tinggi. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah menyebut ar-rijal kan. Itu maksudnya merujuk pada orang-orang yang apa ni Allah muliakan lebih lah makam dia kan. Dan yang ini maksudnya untuk pengenalan al-madkhal dengan ulum ini, maksudnya prasyarat dia mesti al-madkhal. Even di dalam Islam juga kan, untuk mencapai ilmu pengetahuan ini. Sebab itu kita kata al-madkhal ini ialah dalam konteks ni ialah ilmu fardhu ain. Kan? Maksudnya ilmu fardhu ain ini wajib diketahui oleh semua orang. Dan fardu kifayah inilah dia sebagai al-ulum. Kan tadi ini dalam konteks yang atas semua orang kan. Dan ilmu fardhu ain inilah kita kata ilmu solat, puasa, zakat kan. Yang terpisah yang apa yang kita kata ilmu akidah ini ya. Yang ini perlu diketahui oleh semua orang kan. Yang mana dia ni ilmu fardhu ain ini bukan setakat sekolah rendah saja. Ini yang kita salah faham misalnya. Dan kemudian fardu kifayah inilah yang diwajibkan untuk sebahagian orang sahaja. Maksudnya kalau diperlukan